Nano Malaysia begitu fokus dalam membangunkan teknologi nano di Malaysia demi memastikan sektor industri dan masyarakat boleh mengguna pakai teknologi ini. Antara sektor yang diberi fokus adalah sektor elektrikal dan elektronik, sektor pertanian, sektor tenaga dan alam sekitar dan sektor perubatan. Dan juga sektor-sektor yang kita fokuskan ada 4. Dari segi dia, bidang electrical electronics. Ada sebab dia lah cerita dia, sebab electrical electronic itu adalah satu komponen yang terbesar dari segi ekspor kita di Malaysia, di mana Pulau Pinang itu merupakan satu hub. Satu yang kedua, Malaysia secara lamanya adalah satu negara yang berasaskan pertanian bagi agronomics kan, ataupun agro-based economy for so long. Cuma sejak tahun akhir 70-an, 80-an kita mula mengajak ke sektor perindustrian dan pengeluaran. Tapi asasnya kekuatan Malaysia masih bergantung pada sektor asas tani dan juga pertanian. Yang ketiga juga, memandangkan aktiviti besar tenaga nasional dan juga Petronas dari segi sektor tenaga dan juga impak kegiatan mereka terhadap alam persekitaran. Jadi sektor yang ketiga yang kita memberi satu fokus ialah energy environment ataupun tenaga dan alam persekitaran. Sambil kita melihat sektor tersebut, kita juga memberi satu keprihatinan terhadap impak terhadap alam sekitar. Sebab kita kena membangunkan ataupun mengkomersialkan teknologi nano secara bertanggungjawab. Dalam sektor tenaga sudah tentu TBB atau tenaga boleh baharu merupakan satu cabang sumber tenaga yang telah lama wujud. Tenaga boleh baharu ini selalunya merujuk kepada sumber tenaga seperti solar. Ia tidak mendominasi kerana sumber tenaga seperti dari arang batu, minyak dan gas menjadi pilihan. Walaupun begitu, kajian dan penyelidikan terhadap tenaga boleh baharu terus dijalankan. Kini Malaysia telah menghasilkan solar generasi ketiga yang dikenali sebagai sel solar sensitif pewarna. So kami di Functional Laboratory mengkaji salah satunya ialah berkenaan dengan solar cell ataupun sel suria dalam bahasa Malaysia. Sel suria yang kami kaji ialah berkaitan dengan die-sensitized solar cell ataupun dalam bahasa Melayunya sel suria sensitif pewarna. Jadi tindak balas pewarna menyebabkan berlakunya tindak balas yang menghasilkan elektrik. Generasi solar di Malaysia bermula dengan sel solar silikon, sel solar filem nipis dan terkini sel solar organik yang merujuk kepada sel solar sensitif pewarna. Kajian ini telah berjalan lebih 5 tahun dan pada awalnya efisiensi yang diperolehi hanya 1%, namun kini ia telah meningkat kepada 8%. Berbanding dengan luar negara telah mencapai 11.9% dimonopoli oleh syarikat Sharp di Jepun. Kalau nak compare dengan yang dah komersialise, contohnya silicon based solar cell, efisiensinya lebih daripada 20%, lebih kurang 22 ke 23% sampai mungkin 25%. Tetapi masalahnya ialah kos produksi ataupun kos fabrikasinya agak mahal dan melibatkan bahan-bahan toksik. Usaha terus dijalankan untuk mendapatkan efisiensi yang tinggi. Pendekatan teknologi nano telah digunakan sebagai kombinasi terhadap sel solar sedia ada. Ini bertujuan untuk membantu sel-sel solar menjadi lebih sensitif dan dapat menghasilkan tenaga yang lebih tinggi. Bahan nano yang digunakan ialah silver nanoparticle. Bahan ini dicampur dengan titanium dioksida bagi tujuan meningkatkan kadar efisiensi sel solar tersebut. Jelas bahawa tindak balas itu dapat meningkatkan kadar efisiensi sel solar. Die-sensitized solar cell merupakan generasi ketiga solar yang ada di Malaysia buat masa ini, dan kebanyakan daripada pengkaji solar mendapatkan efisiensi sebanyak 8% buat masa ini mengikut kumpulan DSS yang ada di ITMA, dan di seluruh dunia 13% untuk paling tinggi buat masa ini oleh Sharp. Die-sensitized solar cell ni mengapa menjadi pilihan? Kerana satu, ia salah satu daripada solar yang organik, yang
environmental friendly dan juga mudah untuk dibuat selain daripada di dalam clean room. Dari segi keselamatan, ianya selamat kerana titanium dioxide also didapati di dalam ubat gigi, di dalam bakery, resepi bakery. Jadi ianya tidak mengharmkan orang. Bahan asas yang digunakan oleh sel solar sensitif pewarna ini ialah titanium dioksida atau P25TiO2 yang mana saiznya adalah berukuran 20 hingga 30 nanometer. So dengan menggunakan P25, kami akan dapat satu lapisan porous ataupun yang mana lapisan porous ini mempunyai luas permukaan yang sangat besar. So luas permukaan sangat besar itu digunakan untuk menyerap dye. Salah satu lagi bahan nano yang kami gunakan ialah silicon nanoparticle, di mana dengan menggunakan silicon nanoparticle ini dia akan menaikkan kadar efisiensi solar cell kami. Dalam skala makmal, sel solar ini dihasilkan dengan menggunakan beberapa peralatan seperti kepingan kaca dan etanol. Proses pertama adalah memotong kepingan kaca menjadi saiz sebesar 2.5 cm kali 1.5 cm dan dibasuh menggunakan alkohol dan aseton. Kaca yang telah dipotong perlu dibasuh untuk membuang residu ataupun lebihan habuk dan habuk kaca dan juga minyak ataupun sebarang benda asing yang ada di kaca. Kaca yang digunakan adalah jenis kaca FTO glass atau fluorine tin oxide glass. Kaca ini dipilih kerana ia mempunyai lapisan konduktif yang boleh menghasilkan tenaga. Kemudian kaca tersebut disapukan satu lapisan yang tipis dengan menggunakan titanium dioksida. Untuk pengetahuan semua, titanium dioksida merupakan sejenis bahan organik yang mana ia juga terdapat dalam barangan harian kita seperti ubat gigi dan penaik roti. Proses seterusnya ialah meletakkan kaca yang telah disapu titanium dioxide ke dalam oven dengan suhu 450°C selama 30 minit untuk mengkristalinkan titanium dioxide. Dan proses ini mengambil masa 2 jam ke 3 jam untuk satu fotoanode sedia sebelum dimasukkan ke dalam pewarna. Selepas itu, kaca yang telah dikeluarkan dari ketuhar akan direndam ke dalam pewarna selama 24 jam. Penyediaan campuran warna untuk rendaman kaca pula menggunakan campuran warna sebanyak 0.2 milimolar bersamaan dengan 23 mg dan dibancuh dengan etanol. Kemudian ia dikacau selama 30 minit sebelum kaca yang disapu titanium dioksida tadi direndamkan. Proses merendam ke dalam dye selama 24 jam adalah untuk memberi pewarna melekap ke semikonduktor supaya bergabung menjadi fotoanode, di mana memberikan improvement ataupun high performance kepada fotoanode tersebut. Preparation ataupun persediaan untuk membuat paste semikonduktor menggunakan titanium dioxide sebanyak 1 gram dan dilakukan ke atas FTO glass secara Dr. Blading method. Semikonduktor titanium dioxide sebenarnya boleh bergerak sendiri, namun dengan bantuan dye menjadikan improvement ataupun performance lebih tinggi untuk menyerap kadar cahaya yang lebih baik. Untuk penyediaan paste menggunakan serbuk titanium dioxide dan juga alkohol etanol, digaul selama beberapa minit dalam lebih kurang 30 minit dan kemudian paste yang telah disediakan sedia untuk digunakan ke atas kaca FTO menggunakan metod Dr. Blading, menggunakan scotch tape sebanyak 4 helai di atas kaca dengan menggunakan saiz 1 cm x 1 cm dan paste diletakkan dan diratakan menggunakan glass light
sehingga mendapat ketebalan yang diperlukan, dan gelas sedia untuk dimasukkan ke dalam oven. Selepas 24 jam, kaca tadi dikeluarkan dari rendaman dan dikeringkan sebelum digabungkan untuk menjadi fotoanod dan counter elektrod. Untuk proses gabungan fotoanod dan juga counter elektrod, saya memerlukan hot plate dan spacer untuk gabungan menjadi sandwich. Spacer yang diletak di antara fotoanod dan juga counter elektrod diletakkan di atas hot plate untuk dicairkan atas suhu 120°C dan dilekatkan sehingga menjadi transparent. Dan kemudian fotoanod dan juga counter elektrod menjadi satu sel, namun belum lengkap tanpa elektrolit. Selepas semua digabungkan, sel solar itu akan diuji. Ujian ini dikenali sebagai ujian prestasi. Ia adalah untuk menentukan peratus pertukaran cahaya matahari yang diserap kepada tenaga elektrik. Performance test bermaksud membuat uji kaji terhadap solar cell yang telah disiapkan dan target untuk mendapatkan percentage yang tinggi. Performance untuk sesuatu daya sensitif solar cell berjaya ataupun tidak melalui performance berapa peratus yang dapat ditukarkan daripada cahaya matahari kepada electrical value ataupun current dan juga voltage. Semakin tinggi peratus cahaya matahari yang ditukar kepada tenaga elektrik, maka semakin bagus sel solar tersebut. Beberapa tahun kebelakangan ini, ramai pengkaji melihat masalah bagi membina solar system adalah perlu mempunyai satu kawasan yang besar untuk dipasang panel-panel solar. Masalah lain yang dikenal pasti adalah perlu betul-betul di bawah pancaran matahari. Dari situ, barulah cahaya matahari diproses dan dijana sebagai bekalan elektrik. Our latest development that we went into renewable energy, which is the solar panels. But these solar panels are different. It's not the normal conventional solar panels. You see, 10 years ago we have studied the conventional solar panel. The problem with them is that they have to face the sun. You know, solar panels, everybody have the concept or the thinking that solar panel must be mounted on the roof. You see, but the problem is that when you mount it on the roof is limited space. You don't have so much space, so you have a problem of limited space. And number two problem that you have is that it's not always sunny. You have to have the hot sun, during the hot sun time, that you generate the most energy. Permasalahan ini telah mendapat jalan keluar apabila pemain-pemain industri solar mengubah dari memerlukan kawasan yang luas kepada tingkap-tingkap kaca sebagai tempat untuk memasang solar panel. Solar generasi kedua yang dikenali sebagai sel solar filem nipis menjadi pilihan. Yang uniknya, sistem solar ini memperolehi bekalan tenaga bukan saja dari matahari, malah dari lampu-lampu yang menyala. Secara tidak langsung, tenaga dapat dikitar semula dalam masa yang cepat. Space pada masa saya lebih kurang sama, cuma dia boleh kita boleh gunakan dia di permukaan dinding. Maknanya tak perlu saja di bahagian atas atap, kita boleh gunakan pada dinding bangunan, terutamanya pada dinding-dinding kaca. So we came out with a new titanium dioxide material that is in nano size. So these nano materials that we can silk screen onto a glass, we silk screen it and we laminate it, and this glass can start to generate electricity. Okay, and the electricity that it generates can power the house. And the beauty is that it does not have to face the sun. That means it can mount it like a window. Sel solar filem nipis adalah yang direka menggunakan teknologi photodiode pin silicon amorph. Siri produk ini adalah kecekapan penukaran fotoelektrik yang lembut dan mudah alih. Ia juga tahan lama dan menjadi kesukaan kepada arkitek kerana ia boleh digabungkan dalam struktur bangunan terutamanya di bahagian tingkap-tingkap cermin.
we have a normal glass here, just a normal glass, you can see, okay? And if you can see, in the middle here, we have a silk screening. This is nanotechnology. So what we do is that we actually laminate two glasses together, okay? That means this is a very strong glass because its lamination is already been proven. Is the strength is very hard. Okay, so it's suitable for tall buildings as well. And the beauty I'm going to demonstrate to you now is this is the light. Okay, I don't have any power bank, nothing. I just plug in. You can see the lights light up. Sorry, turn around. So if I plug it in, see the light? Okay, so this shows that this panel do not require sunlight. It can generate electricity through normal light. So this is a very simple demonstration. We demonstrate to you that this is a nano light energy panel. Panel solar filem nipis dibuat dengan sel solar yang mempunyai lapisan penyerapan cahaya kira-kira 350 kali lebih kecil daripada panel silikon. Kerana reka bentuk sempit dan semikonduktor yang cekap dibina ke dalam sel, sel-sel solar filem nipis adalah sel PV yang paling ringan sambil tetap mengekalkan ketahanan yang kuat. The beauty is that not only self-sustaining, we want to change the concept of solar farming. Because solar farming, the cost is high. You need big land. Without land, okay, you cannot do it. Not every country have lands. Like Singapore, they don't have lands, so they cannot do solar farming. But they have buildings. But again, now, buildings, the windows does not make money for you. Now we are turning the windows to make money for you. It generates electricity, so that at least you don't have to pay for electricity. Our vision for this product is that we want to change the mindset of conventional solar farming into building solar farming. Efisiensi yang dihasilkan oleh sistem solar filem nipis ini hampir sama dengan efisiensi yang dihasilkan oleh sistem solar silikon. Ianya boleh mencecah 5.1 kilowatt yang mana ia cukup untuk menerangi rumah anda. Selain untuk rumah, ia juga boleh diaplikasikan ke dalam peralatan yang lebih kecil seperti telefon bimbit, komputer riba dan lain-lain. Tetapi untuk solar cell, kami memerlukan sekurang-kurangnya 1 ke 2 tahun lagi supaya kami boleh mencapai 10% efisiensi. Cuma saya rasa macam Dyson solar cell ni dia agak cost production agak rendah. So untuk commercialization kami target sekurang-kurangnya kami mencapai 10% efisiensi dan mungkin kita akan upgrade untuk commercialization. Sebenarnya kenapa kami buat Dyson solar cell, salah satunya ialah kerana prosesnya agak mudah, di mana pada masa hadapan kita jangkakan yang solar cell mungkin boleh dibuat dengan menggunakan printing. Maknanya menggunakan kaedah printing kita dapat menghasilkan solar panel. So tak perlu lagi lah menggunakan satu kilang yang besar dan menggunakan bahan-bahan kimia yang banyak. We are moving into other areas. Like examples, we also want to develop some of the materials that we can incorporate it into shapes. Okay, not necessarily just square. We can do it in any shapes, whether it's a curved shapes or whether it's a round shapes, whether it's a triangle shapes, so that it can fit into all the architecture design. You know, like some buildings, they are very different, very artistic shapes, right? So we have to do those kind of artistic shape to fit into their design. Not necessarily just glass. Maybe on tiles, we can also embed it onto the tiles. So these are some of our future technology that we intend to move on to. Okay, we intend to use it into car, especially electric cars. Like our the national cars are moving into electric cars, so we're also looking forward to build something for that. And of course, another major market that we want to tap is the mobile devices, okay, like tabs. Because if you look at, you use tab, you use handphone, right? Whenever you use your tab and handphone, there is lights, right? That lights actually can use it to regenerate back
and power your battery, to charge your battery. So that's the concept, because our panels or our technology is that whenever you have lights, visible lights, okay, it will produce electricity. So that electricity can be reused to charge back your battery. So you don't need any more power bank, extra power bank. At least your battery is able to last more than 30 to 50% of the efficiency. So this is the future that we are looking into. Ini merupakan satu teknologi masa depan yang mana sistem-sistem solar ini boleh diaplikasikan kepada beberapa cabang industri lain, antara yang jelas ialah kepada kereta berkuasa solar. Pembangunan teknologi ini akan lebih rancak dan menarik apabila ia dapat dihubungkaitkan di antara satu industri dengan industri yang lain. Ia dapat mengembangkan lagi daya saing dalam pembangunan teknologi di antara negara-negara serantau dan juga antarabangsa.